Pemandangan indah, barisan bukit serta danau melenyapkan keletihan perjalanan sejauh 176 km dari Medan ke Parapat yang memakan masa 6 jam. Parapat terkenal dengan danau dan suku Bataknya. Etnik Batak mendominasi wilayah Sumatera Utara, khususnya di kawasan pedalaman, tanah tinggi dan pesisir pantai barat dengan jumlah melebihi 6 juta orang. Separuh daripada jumlah itu tertumpu di kawasan Danau Toba. Danau Toba yang indah, permukaan tasik gunung berapi ini berada pada ketinggian 906 meter dari aras laut. Danau Toba terbentuk sekitar 100,000 tahun lalu akibat letusan gunung berapi yang dipercayai paling kuat pernah berlaku. Keluasan 1,145 km persegi menjadikannya tasik paling luas di Asia Tenggara. Dan dengan kedalaman melebihi 450 meter, ia menjadi tasik paling dalam di dunia. Dari Parapat ke Sibolga melalui Tarutung sejauh 173 km memakan masa 6 jam menempuh kehijauan hutan serta laluan tanah tinggi yang mencabar sebelum tiba ke pusat pentadbiran Tapanuli Tengah, Sibolga. Sumatera, pulau keempat terbesar di dunia, berkeluasan hampir 474,000 km persegi, dibahagikan pada 8 wilayah: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Enam kumpulan etnik Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola dan Mandailing mendominasi wilayah Sumatera Utara. Setelah 6 jam menempuh Bukit Bukau, gua dan air terjun, akhirnya kami tiba ke lokasi, Sibolga. Sibolga, bandar pelabuhan di pesisiran Lautan Hindi, terletak di daerah Tapanuli Tengah, pantai barat Sumatera Utara. Kerana kedudukan teluknya yang strategik, daerah ini adalah antara stesen perdagangan Belanda di pesisir barat Sumatera suatu ketika dahulu. Namun, hari ini keadaan berubah, walaupun beberapa amalan tradisi masih berterusan. Perjalanan seumpama apa yang kami lakukan ini pernah dilakukan ribuan pelaut berabad lalu. Seperti mereka, kami juga ingin menuju ke lokasi yang pernah menjadi tumpuan pelaut dari dalam dan luar negeri. Sebenarnya, tarikan utama di perairan ini ialah sebuah pulau. Pulau ini dinamakan Pulau Musalla. Dan seperti yang dapat kita saksikan, pulau ini mempunyai tarikan tersendiri. Di pulau inilah para pedagang Islam singgah untuk mengambil wuduk dan bekalan dari air terjunnya yang tinggi dan deras. Keajaiban
air terjun ini telah dimakamkan manusia ataupun pelaut sejak berabad yang lalu. Tapi dulu arusnya lebih deras dan besar dan lazimnya pelaut akan datang pada sebelah pagi ketika ombak laut ini tenang berbanding sebelah petang. Ada riwayat yang menyebut seorang pedagang Arab bernama Wahab bin Abu Kabsah tiba di perairan Barus pada tahun 627 Masehi dalam perjalanannya ke China. Beliau berdakwah di Barus dan singgah di Pulau Musalla ini yang terletak 12 batu nautika dari sini. Sejak zaman dahulu kala, air terjun Pulau Musalla menjadi petunjuk kepada kapal-kapal yang menghampiri perairan Barus di Lautan Hindi. Selain berperanan sebagai pintu masuk atau stesen transit sebelum ke Pelabuhan Barus, ia membekalkan air tawar kepada pedagang dan pelaut. Teluk Sibolga yang menghadap Lautan Hindi sentiasa terdedah kepada ribut. Daerah Tapanuli Tengah ini dicurahi hujan pada kadar 200 hingga 300 mm setiap tahun. Sekalipun musim hujan biasanya pada bulan September hingga Desember, hujan lebat dan ribut seperti ini mungkin berlaku pada bila-bila masa tanpa dijangka. Sekalipun dalam cuaca buruk, merentasi laluan tidak berturap yang menghubungkan Sibolga dengan Barus menawarkan pengalaman dan cabaran tersendiri. Secara keseluruhan, pertanian menjadi mata pencarian lebih 60% daripada penduduk daerah Tapanuli Tengah yang berjumlah suku juta orang. Tanpa teknik dan teknologi terbaru, pesawah di sini mengharapkan hujan dan air sungai untuk mengairi sawah padi mereka. Kampungnya bang di mana? Kerja-kerja membajak sawah, menyemai anak benih dan menuai padi masih menggunakan cara tradisi. Inilah Barus, antara pelabuhan tertua yang terkenal dengan kesibukannya satu ketika dahulu. Pantai Barus ini hari ini kelihatan sepi, tetapi 19 kurun dahulu, iaitu kira-kira pada kurun pertama Masihi, sejarawan tempatan berkata bahawa tempat ini sudah sibuk dengan pelbagai kegiatan perdagangan import-ekspor dari pedagang-pedagang yang datang dari Hadramaut, dari Gujarat dan dari Ethiopia. Ketika itu, Pelabuhan Barus melangkaui kawasan kira-kira 20 km dari Pulau Panai di sebelah kiri dan Labu Tua di sebelah kanan. Selain kerana kedudukannya sebagai stesen perdagangan pantai barat Sumatera Utara, Barus sendiri terkenal dengan pengeluaran kapur Barus atau camphor yang bermutu tinggi di samping emas dan kemenyan. Pedagang dahulu kala yang menggunakan Lautan Hindi sebagai laluan perdagangan lazimnya melintasi Pulau Musalla sebelum tiba ke Pelabuhan Barus. Dalam jarak 12 batu nautika ketika cuaca baik, Pulau Musalla dapat dilihat dengan jelas dari pantai Barus ini. Pulau Musalla itu di Barus, bukan di... Bukan, dari sana, dari Sibolga juga dapat, dari Barus juga dapat. Dia melengkung macam ini ke? Iya, iya. Oh. Kan begitu ya. Nah, jadi
pintu masuk daripada orang luar itu, inilah daerahnya, mulai dari sini sampai dengan daerah sampai ke di sana ada pada namanya Pulau Pane. Pulau Pane. Ya, ada daerahnya di sana. Ya. Nah, jadi daerah ada sampan layar sana. Ahli sejarah berpendapat bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Mereka telah menguasai perdagangan laut sebelum kemunculan Islam lagi. Arus laut. Maka arus laut itu akan berputar dari Madagaskar sampai kepada Skutro di daerah ujung Eden. Eden itu kemudian akan terus lagi arus itu menuju sampai ke Aceh dan juga mampir di sini. Sehingga kapal itu dengan mudah dia mempergunakan Permintaan yang arus. tinggi untuk lada, rempah, bunga cengkeh, kemenyan, kapur barus dan buah pala yang diperlukan di Asia Barat dan Mediterranean mendorong pedagang-pedagang Arab datang ke rantau ini. Kebanyakan barang-barang tersebut, terutama kapur barus, banyak diperolehi dari daerah Sumatera, di mana pelabuhannya yang terpenting ketika itu ialah Barus. Apa yang mereka cari di sini? Yang mereka cari di sini satu hal yang paling tinggi mutunya itu adalah kapur barus atau kamfar yang biasa disebut untuk mumi, kemudian hasil-hasil hutan, kemenyan dan sebagainya. Jadi itulah kondisi di daerah ini dan perebutan. Nah, diduga bahwa pada dasarnya Fir'aun juga dulu Apabila Islam mula tersebar di tanah Arab pada kurun ke-7 dan pedagang-pedagang memeluk Islam, mereka turut menyampaikannya di pelabuhan Nusantara yang mereka singgahi, seperti di Barus ini. Jumlah penduduk Barus adalah sekitar 80.000 orang dengan etnik Batak menjadi suku bangsa utama. Separuh daripadanya beragama Islam. Ketika kami berada di Barus, sebuah keluarga Batak bukan Islam sedang bersiap-siap mengadakan kenduri perkahwinan. Bagaimanapun, perbezaan kepercayaan bukanlah sebab untuk menyisihkan diri daripada bermasyarakat. Masyarakat Islam menzahirkan sikap bertoleransi dan persaudaraan mereka kerana keharmonian bermasyarakat itu sebahagian daripada tuntutan agama. Masyarakat Barus dipercayai pertama kali mengenali Islam melalui para pedagang Arab yang tiba ke rantau ini untuk mendapatkan barang keperluan. Catatan sejarah menunjukkan seorang ulama bernama Syekh Ismail As-Siddiq diutus oleh Syarif Makkah tiba di Barus sekitar kurun ke-13 Masehi bersama Fakir Muhammad dari Malabar. Mubaligh itu memulakan dakwahnya di Barus diikuti Haru, Perlak dan kemudiannya Samudera Pasai yang ketika itu diperintah oleh Maurah Silu. Kebanyakan sejarawan bersetuju dengan pendapat yang menyatakan Sumatera atau Samudera daerah paling awal menerima Islam. Menurut sejarawan tempatan, seorang mubaligh Arab dari Hadramaut, Yaman, Syekh Mahmud, membawa misi Allah ke Barus pada kurun ke-7 Masehi. Dan seperti kebanyakan pendakwah silam, mereka merantau, berdakwah dan menghabiskan sisa hidup di perantauan. Berdasarkan kenyataan itulah, kru jejak Rasul ke papan tinggi desa Penanggahan Barus mendaki sebuah bukit yang mempunyai hampir 700 anak tangga. Terletak 200 meter dari aras laut di Bukit Papan Tinggi Barus. Pemandangan dari lokasi makam Syekh Mahmud mengimbau liku-liku perjuangan pendakwah Islam terawal yang penuh dengan cabaran. Dia meninggalkan tanah Arab, membawa panji-panji tauhid ke tanah Batak. Syekh Mahmud berusaha meyakinkan Raja Batak bernama Marsakot untuk memeluk Islam. Akhirnya raja itu masuk Islam. Kemudian keberadaannya itu
sebagai orang yang telah mengakui masuk agama Islam, dinyatakannya kepada rakyatnya. Rakyatnya yang kebanyakan pada itu tidak mengikut ajaran agama Islam, merasa berontaklah begitu. Akhirnya raja dibunuh dan beliau ini pun terbunuh. Jadi mereka kalau menurut ceritanya satu makam ini dua. Kedua-dua pejuang agama itu meninggal dunia pada tahun 668 Masehi. Perjuangan dakwah mereka berakhir dengan syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun hayyun fi darain. Artinya orang mukmin itu hidup pada dua negeri. Yang maksudnya orang mukmin hidup pada dunia dan pada akhirat. Usaha dakwah Sultan Aceh juga ulama Minangkabau memberi kesan kepada masyarakat Batak. Pergaulan setengah suku Batak dengan masyarakat Islam Melayu, Minangkabau dan Aceh membantu penyebaran Islam di kalangan etnik itu. Makam sebuah Raja Batak di Barus hari ini menjadi saksi kepada usaha para pendakwah silam. Aceh dan Barus adalah bersaudara karib begitu. Sudah kejadian itu. Saling tolong menolong dalam hidup berdampingan. Kalau ada musuh sama dilawan begitu. Hubungan ekonomi dan persaudaraan terus ditingkatkan. Itulah perjanjian orang itu masa itu, sehingga anak Sultan Barus ini, anaknya ini yang bernama Sultan Yusuf dikawinkan dengan anak Raja Aceh itu. Menangkap ikan adalah kerja turun-temurun di Sibolga. 5% daripada 70,000 penduduk Sibolga adalah nelayan. Ini sedikit sebanyak didorong oleh sumber protein laut itu yang mudah diperolehi. Malahan, hasil ikan dari kawasan ini turut menjadi bahan ekspor ke negara jiran. Pelbagai kaedah digunakan oleh nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Antaranya menggunakan bagan dan keramba. Struktur ini dibina menggunakan batang-batang nibung atau buloh yang dicacakkan 25 hingga 40 meter ke dasar laut. Struktur ini mampu bertahan antara 6 hingga 18 bulan bergantung kepada keadaan cuaca, angin kencang atau arus laut yang kuat. Ketiga unsur itu adalah ancaman kepada puluhan buah bagan di pesisiran pantai Sibolga. Dikendalikan oleh 2 orang, kebiasaannya kerja menjaring ikan bermula apabila senja berlabuh dan berakhir dengan terbitnya matahari. Jaring diturunkan ke laut secara berkala menggunakan kaedah yang mudah. Dalam masa 6 bulan, ikan kerapu dan udang kara yang dipelihara di sini sedia untuk dijual, sama ada di pasaran tempatan ataupun diekspor ke luar negara seperti Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Demikianlah hakikat kehidupan. Manusia dikurniakan Allah dengan akal dan fikiran supaya dengannya kehidupan dapat diteruskan. Dengan akal dan fikiran jugalah pelbagai halangan dapat diatasi. Malah, ciptaan yang tidak pernah terfikir sebelumnya boleh dihasilkan. Dengan akal dan fikiran jugalah sebuah tamadun dapat dibangunkan. Kehadiran Islam di rantau ini 14 kurun lalu dibawa oleh pedagang Arab yang berbeza bangsa, berlainan bahasa, membawa nikmat Allah paling besar, iman dan Islam.